Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk AKY Youth Challenge, kita nak buat ada kelainan sikit lah untuk minggu ni. Minggu ni, kita nak buat social experiment, di mana kita akan cari orang dan kita nak tanya dia satu soalan. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di depan dia, apa yang dia nak cakap atau apa yang dia nak tanya kepada baginda? So, jom ikut saya, kita tanya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya satu soalan. Contohnya lah kan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di depan mata anda, apa yang anda nak tanya dia ataupun apa yang anda nak beritahu dia? Susah soalan ni kan. Nak cakap apa Soalan susah juga. Kalau he's in front of me, I would wanna ask to shadow him lah. Basically, I want to ikut dia dalam setiap footsteps dia as macam apprentice lah. Kalau dia ada and memang just ikut je, jadi macam anak kepada dia, like just take him as my mentor lah. Tak tahu lah. Memang jam lah. Kalau betul-betul kat depan mata memang subhanallah, memang jam lah. Tak tahu nak cakap apa. Rasanya diam je kot. Rasanya memang like terpaku je kot. Tak tahu lah. Just nak be with him lah kot. Memang that's all lah, I think. Soalan yang saya nak tanya Rasulullah, macam mana kita nak pastikan kita boleh masuk syurga? Itulah soalan yang saya teringin sangat nak tanya, supaya kita boleh masuk syurga tu tanpa dihisap. Kalau kita sebagai manusia biasa, kalau kita nak tanya Rasulullah, apa juga yang dapat saya lakukan ya untuk mendapat redha Allah, ya, supaya kadang redha Allah itu banyak, kita tak tahu apa yang terbaik. Dan juga kita akan tanya apakah amalan yang paling dibenci oleh Allah, supaya kita tahu apa yang Allah paling suka dan apa yang Allah sangat benci. Supaya yang dia suka dapat kita usahakan laksanakan, yang benci dapat kita tinggalkan. Saya rasa itu dua benda cukup penting. Oh, soalan susah ni, tak pernah terfikir. Kalau saya nak tanya dia, macam mana saya nak kontrol lah dosa-dosa yang saya buat ni, amalan-amalan yang tak baik ni, macam mana saya nak kontrol dengan dugaan-dugaan sekarang lah. Sebab saya tak tahu zaman dulu, saya selalu rasa kalau saya dengan Rasulullah, mungkin kita ada drive kan, nak buat benda baik, elak benda jahat, tapi saya pun tak confident lah benda tu kan. So kalau dia ada, mungkin saya akan minta pendapat dia atau guidance daripada dia, betul-betul macam mana saya nak teruskan amal makruf nahi munkar. Yang pastinya akan saya tanya ialah, nombor satu ialah, ya Rasulullah, adakah aku akan berada di sisimu nanti kelak di sana, di syurga nanti? Adakah aku ada kalangan makam yang tertinggi di sisimu sebagai umatmu ini? Mana bukan di kalangan sahabat tu lain kategori dia. Mana kita macam mana kan? Mana confirmation daripada Nabi sendiri. Itu saya nak tahu. Malu kot nak jumpa. Bukan kata tak nak jumpa, tapi malu nak jumpa sebab kita punya state sekarang ni kan. Kita punya keadaan sebagai umat Islam, takut-takut baginda tak mengaku umat pun. So itu satu benda yang menakutkan lah sebenarnya. Tak tahulah, memang tak tahu nak akan cakap apa kat dia. Takut sebenarnya. Malu sebenarnya. Maybe tanya dia how to, betul ke cara saya solat ni? Is this the way that you taught all of us to pray? Maybe that's the only question I would ask lah. The way that we pray lah, whether sama ke dengan cara dia solat. Tu je kot. Speechless lah kot. Tahu lah, a lot of things nak tanya, tapi I think on top of my head, it will be that lah. It will be just minta dia doakan for me and my family to be granted Jannah. Saya nak minta dia bagi nasihat macam mana kita nak membimbing keluarga kita, anak-anak dan isteri kita, supaya kesemuanya kita boleh berjumpa balik di syurga nanti. A question I will ask is, how should I as a Muslim balance out the life of this dunya and the life of the akhirat? That's what I would probably ask him. Sebab especially now in this current era now, semua orang tengah kejar-kejar dunia, and of course we can't just live our life for akhirat sahaja. We have to also work our dunia side as well.
So yeah, I will ask him like, how much time should I give for trying to earn money, and how much time should I try to give to worshipping Allah, like purely macam doa, solat. How much solat should I make as compared to going out to work, cuci kereta, apa semua lah, that kind of thing. So yeah, I would probably want to really figure that out, because that's work that dunia akhirat balance is the toughest challenge for me as a Muslim. Yeah. Semua yang patut saya tahu daripada Rasulullah dah sebutkan dalam hadis-hadis baginda. Tak lebih dari itu. Kalau anda kata kita nak minta hajat, minta kepada Rasulullah jalan keselamatan pun Rasulullah dah bagi tahu. So tinggal kita tanya diri kita balik, adakah kita layak untuk minta apa-apa? Sebab kalau ikut kepada permintaan, nak cakap apa daripada Rasulullah, hadis-hadis baginda dah cukup untuk memandu kita pada jalan kebenaran. Tinggal nak bersama saja dengan baginda SAW. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan hadis telaga nanti, ada orang yang Nabi SAW kenal pun panggil untuk datang dekat daripada baginda, tapi terhalang dengan sebab melakukan benda yang Nabi tak suruh. Malaikat akan sekat. So tak timbul tajuk apa nak cakap. Soalan dia, apa banyak dah kita dah buat. Wallahu a'lam. Jadi lebih kepada apa? Adakah kita ready nak jumpa dia macam tu? Lepas tu bila orang kata kalau kita jumpa Rasulullah nak cakap apa, bagi saya bukan itu jawab, itu soalan dia. Nabi dah bagi tinggal pada kita semua benda, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar perkara yang ada. Soalan kita tanya, dah cukup tak kita belajar apa yang Nabi tinggalkan? Kau jumpa je macam, ya Rasulullah sekian, tapi kita kena sekat. Tak layak kita duduk dekat dengan baginda. Itu lebih sedih lah. Actually lebih menyedihkan kan. Kita rasa kita dah cukup, tapi sampai depan kena halau. Actually satu yang tak boleh. Lebih menyedihkan sebenarnya. Allah Alam.